Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama-tamanya marilah kita melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita semua bersama-sama pada pagi ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama meraih ganjaran-ganjaran dan kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama akan meluangkan sedikit masa kita untuk sama-sama kita memantapkan rohani kita, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Mudah-mudahan segala amalan kita dan juga ibadah kita pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ni kita akan masuk ke dalam 10 hari terakhir daripada Ramadan Al-Mubarak. Apabila kita sudah masuk ke dalam 10 malam terakhir Ramadan Al-Mubarak, bermakna bahawa Ramadan sudah pun masuk ke dalam separuh masa kedua, atau boleh kita katakan sebagai waktu-waktu terakhir, fasa yang terakhir daripada Ramadan Al-Mubarak. Tinggal 10 hari saja lagi, Ramadan pasti akan berlalu daripada kita, dan pemergian Ramadan nanti pasti akan menjadi satu kerinduan yang teramat besar kepada diri kita semua, khususnya pada orang-orang yang sentiasa mencari jalan mengejar rahmat ataupun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri mereka. Jadi pada hari ini kita mengambil kesempatan ini supaya benda ni jangan berlalu. Maklumlah kita ni manusia, di mana dalam Al-Quran Allah Taala telah menggambarkan sikap manusia ni banyak. Banyak sekali bila kita janjikan sesuatu, bila Allah Ta'ala janjikan sesuatu, manusia ni sering kali mencari-cari apa yang dijanjikan. Tetapi apa yang paling penting adalah persediaan. Persediaan kita menghadapi apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya, yang paling dekat dengan kita, mati. Selalu orang tanya, mati bila? Bila mati? Bila mati itu tak penting. Di mana-mana kita boleh mati. Sebentar lagi kita boleh mati. Dalam semayang boleh mati, tak semayang pun kita mati. Kita pergi bazar Ramadan pun mati, tak pergi pun boleh mati. Kena Covid mati, tak kena pun boleh mati juga. Jadi mana mati ni, bila-bila masa di mana sahaja pun kita berisiko besar untuk mati. Jadi apa yang paling penting? Yang paling penting adalah persediaan kita menghadapi kematian. Persediaan kita menghadapi kematian itulah yang penting. Kiamat, Allah Ta'ala janji kita tentang kiamat. Ramai orang tanya, sampaikan zaman Nabi SAW pun ada tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah SAW, bilakah akan berlakunya kiamat? Maka Nabi SAW tanya balik kepada dia, ma'adattalaha, apa yang kamu siapkan, apa yang kamu perlengkapkan diri kamu untuk menghadapi kiamat itu? Kita asyik tanya, betul lah kita tanya tu satu benda keperhatian kita kan. Tetapi apa yang paling penting adalah persediaan kita. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Bila kita menghadapi malam-malam, mencari malam-malam istimewa seperti ini, tidak ada yang benda yang lebih penting dalam hidup kita adalah kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pengampunan ni penting? Seringkali Allah Ta'ala dalam Quran, Allah Ta'ala menjanjikan keampunan. Apa penting sangat keampunan ini, sehingga akan menjadi satu perkara yang seringkali dijadikan satu janji, satu keistimewaan, satu orang kata hadiah kepada orang-orang yang beramal soleh. Kenapa tak ada benda lain?
Kadang-kadang orang tanya, kenapa Allah Ta'ala tak janji rezeki? Kenapa Allah Ta'ala tak janji panjang umur? Kenapa Allah Ta'ala tak janji hidup bahagia? Tetapi janji ni keampunan. Jadi senang ceritalah. Ya, kita berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada hadis lain lagi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa maksud ghufira? Ghufira itu bermaksud ialah diampunkan. Ya, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dhanbi, iaitu setiap dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi mengapakah keampunan ini menjadi satu benda yang amat istimewa sekali? Jawapannya tuan-tuan adalah kerana keampunan adalah merupakan asas kepada kebahagiaan. Keampunan ini adalah asas kepada rezeki yang melimpah ruah. Keampunan ini adalah merupakan satu asas untuk kita selamat dunia akhirat. Keampunan ini adalah merupakan satu asas kejayaan yang besar kepada diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Ini yang paling penting. Sebab itu jangan kita pandang remeh kepada soal keampunan. Kalaulah kita diberi peluang tuan-tuan, hanya dengan kita mengangkat wuduk saja kita mendapat keampunan Allah SWT, apa salah kita angkat wuduk? Kalau kita diberi peluang oleh Allah SWT, hanya dengan sebelah tamar kita sedekah pada orang, kita dapat keampunan daripada Allah, apa salahnya kita melakukan sedekah tersebut? Jadi daripada hadis ini sudah menunjukkan kepada kita, barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh keimanan, penuh penghayatan dia, maka Allah Ta'ala janji kepada dia keampunan. Barang siapa yang membangunkan malam-malam Ramadan, semayang tarawih, semayang witir dan sebagainya, maka Allah Ta'ala juga janji ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa juga yang menghidupkan 10 malam terakhir dan mencari Lailatul Qadar, dapat dia malam Lailatul Qadar itu, maka sudah tentulah tuan-tuan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala juga akan memberikan keampunan kepada dia tuan-tuan segala dosa-dosanya. Jadi jawapannya ialah mudah, iaitu kerana keampunan itu adalah asas kepada sesuatu. Keampunan itu adalah amat besar. Di mana kalau kita lihat hari ini, kadang-kadang kita bukan tak pandai, bukan tak bijak, bukan tak banyak solat, tetapi apakah kita sudah mendapat keampunan daripada Allah SWT? Kadang-kadang kita ibadah banyak tuan-tuan, tapi yang banyak kita buat itu, kita rasa kita nampak banyaknya tu. Oh, aku ni daripada awal Ramadan aku dah sembahyang tarawih tak pernah tinggal. Berrakaat, berbilang-bilang rakaat. Kita nampak kita punya banyaknya, sampai kita rasa lutut kita penat. Oh, penatlah lutut kita ni sebab terlampau banyak sangat bertarawih, banyak sangat rakaat kita bertarawih. Kita nampak amalan kita. Kita nampak setiap amalan kita. Tetapi orang alim tuan-tuan, mereka banyak beramal, mereka banyak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Mereka masih rasa kekurangan. Mereka rasa tak cukup. Tak cukup bekalan nak dibawa di hadapan Allah SWT. Tak cukup tuan-tuan. Bayangkan, orang macam kita ni memang sentiasa rasa banyak apa kita buat walaupun tak banyak mana. Tuan-tuan, berbanding dengan banyaknya kita tinggalkan solat, banyaknya kita tinggalkan solat sunat, banyaknya kita buat benda yang sia-sia. Sebenarnya benda-benda yang sunat kita buat ini sebenarnya tak banyak mana pun. Kadang-kadang kita semayang pun tuan-tuan, semayang sunat pun hanya bulan Ramadan saja. Bulan-bulan lain kita tinggal semua. Jadi inilah kadang-kadang perangkap seperti inilah yang perlu kita berjaga-jaga, kerana ini juga akan merencatkan usaha kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti yang saya sebut sebelum ini, bahawa doa yang selayaknya dibaca, bukan kata doa-doa lain tak boleh baca, boleh baca, tak ada masalah. Cuma kita mengambil sunnah berkah saja. Di mana Aisyah pernah bertanya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau jumpalah Lailatul Qadar ni, benda nak cari Lailatul Qadar ni, apakah perkataan ataupun zikir yang patut aku baca? Apa yang boleh kita baca? Seperti yang saya sebut sebelum ni, ialah kita sebutkan
Ya, zikir yang biasa, yang mudah saja, yang biasa-biasa kita dengar di mana-mana pun, ya, tetapi ya kita tambah penghayatannya, iaitu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang kita kena baca. Ya, sebanyak-banyaknya kita bacalah. Ya, ya Tuhanku, ya, innaka afuwun karim, sesungguhnya Engkaulah, ya, yang maha mulia pemaaf, pengampun yang maha mulia. Ya, tuhibbul, Kaulah yang mencintai keampunan, maka ampunilah daku. Kita minta keampunan daripada Allah SWT. Dalam sujud akhir kita minta keampunan Allah SWT. Dalam sekitar sebelum bagi salam kita minta keampunan kepada Allah. Selepas dengar azan, lepas azan, jawab azan tu kita doa sekali minta keampunan daripada Allah. Sebelum kita bangun, sebelum iqamah kita minta keampunan dengan Allah SWT. Ini semua adalah waktu-waktu yang terbaik untuk kita mendapatkan doa mustajabah. Jadi insya-Allah dalam kita nak dapatkan Lailatul Qadar ni, yang pertama sekali ialah kita kena memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar kepada Allah. Sebab apa? Sebab istighfar ni kalau kita tak buat, badan kita ni berat. Badan kita ni berat, tuan-tuan. Berat pasal apa? Berat dengan kita punya maksiat, berat dengan dosa-dosa kita, kelalaian kita dan sebagainya. Ya, kalau kita puasa, tuan-tuan, kita bantai tidur pagi, petang, siang, malam, kita bangun ketika berbuka saja, tuan-tuan, juga lagi berat. Ya, lagi berat, tuan-tuan. Jadi maknanya kita banyakkan istighfar kepada Allah SWT, kerana istighfar ini boleh membantu kita, tuan-tuan, untuk mendapat keampunan daripada Allah SWT. Seterusnya Allah memilih kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab kita tak boleh, tuan-tuan, bergantung kepada diri kita saja. Wah, aku sihat, aku kuat, aku dah biasa berjaga malam, jam aku jam mahal, dia akan bunyi on time, aku tak pernah miss kalau jam bunyi. Jangan, tuan-tuan, kan, itu kudrat kita saja. Tetapi Lailatul Qadar ini ialah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala akan kurniakan kepada siapa yang dia nak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah bagi, ya, hikmah, ya, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya orang itu memang sebenar-benarnya dia sudah mendapat satu, ya, kenikmatan, satu rahmat, satu kurniaan daripada Allah, sebenar-benar kurniaan. Jadi ini yang mahal tu. Maknanya bukan mudah kita nak dapatkan, ya, benda-benda yang diberikan anugerah oleh Allah SWT kepada insan-insan pilihannya. Sebab itulah pertama kita kena membanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, tuan-tuan, ialah kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ya, kalau kita, ya, sebaik-baiknya kita bacalah Quran. Ya, sebaik-baiknya kita bacalah Quran. Sebab Quran ni ialah cara yang paling baik untuk kita menambah baik, menambah banyak amal-amal kita. Ya. Jadi, ya, di mana satu huruf yang kita sebut itu akan jadi 10 kebajikan. Tuan-tuan bayangkanlah, kita ni orang berpuasa, kita baca lagi Al-Quran ini, sudah tentulah, ya, di bulan Al-Quran itu diturunkan, sudah tentulah lebih banyak lagi ganjaran yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita, tuan-tuan. Kalau dapatlah, ya, kalau kepada yang mereka yang Allah Ta'ala kurniakan rezeki boleh membaca Al-Quran dengan baik, dia dah belajar dengan baik, ya, dia boleh menguasai dengan baik, bolehlah. Ya, jadi kepada yang, ya, yang rasa-rasa, ya, tak mampu nak baca, ya, barangkali, ya, takut, ya, kadang-kadang kita tak betul-betul menguasai, takut salah dan sebagainya, tak ada masalah, ya, kita boleh cubalah, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, banyakkan tasbih kepada Allah SWT. Tasbihlah banyak-banyak, ya, tasbih banyak-banyak, tuan-tuan, sebab tasbih ini juga boleh membantu kita, tuan-tuan, untuk kita meringankan tubuh badan kita ni, mengalahkan syahwat kita ni, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tasbih yang mudah-mudahlah, tak payah tasbih yang susah-susah. Satu hari Nabi SAW pernah tanya, ya, kepada para sahabat, ya, ayajizu, adakah kamu semua ni lemah sangat untuk buat satu hari 1000 kebajikan? Kita hari ni ada buat 1000 kebajikan tak? Kita fikir, tuan-tuan, 1000 kebaikan apa kita buat hari ni? Ya, sembahyang 5 waktu baru 5. Ya, kebaikan apa kita buat, tuan-tuan? Tolong orang, tolong berapa orang kita tolong hari ni? 2 orang, 3 orang, baru 3 orang, baru 4 orang. Dah capai 1000 kebaikan sehari, tuan-tuan.
Ya, boleh kita dapat. Jawapannya tuan-tuan, Nabi SAW ketika mana baginda sebut saja benda ni, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, macam mana nak buat 1000 kebaikan tu? Macam mana?" Maka Nabi SAW ajar pada kita tasbih, ya, iaitu mi'ata tasbih. Kata kamu kena baca tasbih 100 kali. Baca tasbih, tuan-tuan, 100 kali seperti buat 1000 kebaikan. Tuan-tuan bayangkan, takkanlah kita tak nak, benda mudah kot. Kita takkan nak, tak nak buat, takkan nak lepaskan. Tasbih, bila kata tasbih ni tuan-tuan, baca yang mudah. Subhanallah, 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 subhanallah. Benda mudah, ya, ringan di lidah, ya, tetapi berat di dalam timbangan amal, ya, timbangan Allah SWT besok benda ni amat berat. Sebab kita bacalah subhanallah 100 kali tuan-tuan, dapat seolah-olah 1000 kebaikan. Dalam bulan Ramadan takkan tak boleh lepas maya waktu 100 kali. Sekarang kita tengah hari 100 kali, petang 100 kali, berapa puluh ribu kebaikan kita boleh buat tuan-tuan, ganjaran dia. Jadi banyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tasbih ni memang banyak akan membantu kita tuan-tuan dalam usaha kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, kita kena ingat bagaimanakah Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika dalam perut ikan Nun. Apa dia baca tuan-tuan? Tasbih. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dibaca tasbih. Jadi kita pun kalau dosa kita banyak, kita pun tak berapa hebat, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan tasbih yang kita baca ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan pertimbangkan kita ni untuk mendapatkan kurniaan 1000, lebih baik daripada 1000 bulan tuan-tuan kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, pada malam Lailatul Qadar ni juga tuan-tuan, jangan lupa untuk kita banyakkan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa-doa tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak doa makan pun, kita nak doa berbuka pun tuan-tuan, kadang-kadang kita pesan-pesan pada diri kita. Cuba tengok balik. Ya, kadang-kadang kita terus tanda tangan Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ada yang baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Semua boleh. Tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi kita ingat, ya, adab dalam berdoa itu kita masuk adab sikit. Ya, yang mana Nabi SAW tuan-tuan telah pun bersabda, yang mana Nabi kata, ya, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya doa itu tuan-tuan mauqufun bainas sama', iaitu ia terhenti antara langit dan bumi. Ia terhenti. Setiap doa yang kita panjatkan ini, dia terhenti antara langit dan bumi. Ia naik tapi tak naik terus. Dia ada tempat dia tuan-tuan. Dia ada tempat, tempat dia berhenti, dia akan berhenti. La yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. La yas'udu maknanya tidak akan naik sedikit pun doa itu, melainkan kamu, ya, melakukan selawat hatta tusalli, sehinggalah kamu berselawat kepada Nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kita doa ni, walaupun kita doa pendek, ringkas, tetapi kalau ia tidak mengikut aturan adabnya, kita bimbanglah nanti, ya, doa-doa ini tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita cermatkan diri kita ini, antara persediaan yang kita buat untuk hadapi, ya, Ramadan dan juga untuk kita dapatkan Lailatul Qadar ini adalah kita tambah sedikit nilai dalam soal adab, iaitu di mana kita bila membaca doa itu, kalau boleh biarlah, ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana, ataupun Allahumma laka sumna, kita minta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selawat ini sebenarnya penting, sangat-sangat penting tuan-tuan. Ya, iaitu selawat ini adalah, ya, kita ni, ya, mematuhi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat ni paling mudah kita buat. Selawat yang senang-senang, jangan kita ambil selawat yang susah-susah, ya, selawat azumiyah, ya, selawat nariyah dan sebagainya kita ambil, jadi, ya, selawat munjiat dan sebagainya, kita yang letih nanti, kita yang penat.
Ya, level-level kita ni ambil yang mudah-mudah lah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buatlah sebanyak mana yang boleh tuan-tuan, ya. Selawat ni di mana-mana pun kita boleh buat. Tak perlu kita tunggu hanya atas tika semayang saja. Ya, di mana-mana kita duduk tuan-tuan kan, dekat TV, sebelum kita tengok TV pun boleh selawat. Tuan-tuan kan, kita berjalan kaki yang boleh selawat. Ya, kita munda mandi dalam rumah tu kita boleh berselawat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kan dibantu pula dengan PKPB ini, ya. Jadi mudah-mudahan lagi mudah kita untuk banyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ya, dan seterusnya yang penghabisan sekali ialah memperbanyakkan doa lah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memilih kita, ya, memilih kita tahun ini. Kali ini Allah Ta'ala memilih kita untuk dapat rezeki Lailatul Qadar. Doalah kepada Allah SWT banyak-banyak tuan-tuan. Sebab Lailatul Qadar ini adalah milik Allah SWT. Allah Ta'ala yang kurniakan kepada hamba-hambanya. Jadi sama-sama kita pilih, kita berdoa kepada Allah SWT sebagai usaha kita, tawakal kita kepada Allah SWT. Setelah kita buat segala-galanya tuan-tuan kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan kita ini, akan temukan kita dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan inilah tahunnya, inilah kalinya tuan-tuan, ya, kita mendapat Lailatul Qadar. Istimewa tuan-tuan, ya. Ingat, Lailatul Qadar tu tak datang dengan kita secara automatik tuan-tuan. Tetapi Lailatul Qadar ni perlu kita cari. Kita sebagai hamba Allah perlu cari rezeki Allah SWT ni tuan-tuan. Jangan tunggu bulan jatuh ke riba. Ya, jangan tunggu tuan-tuan segala-galanya datang. Yang pipih takkan datang melayang, yang bulat takkan datang bergolek. Kita lah sendiri tuan-tuan kena usaha lebih sikit untuk dapatkan rezeki Allah SWT. Tunjukkan kepada Allah, ya, yang kita betul-betul mahu fadilat Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukuplah setakat ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya jangan kita tinggalkan doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah aku ya Allah untuk ingat kepadamu, untuk berzikir kepada kamu ya Allah, untuk mensyukuri segala nikmatku dan perelokkan segala ibadahku. Jadi maknanya tuan-tuan, segalanya atas bantuan Allah SWT. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat dan ganjaran di sisi Allah SWT. Dan saya doakan tuan-tuan semua beroleh kejayaan, selamat berpuasa, ya, selamat, ya, duduk di rumah, ya, menjayakan perintah kerajaan ini, dan selamat juga memburu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan tahun ini, kali ini adalah milik kita. Sekian, ampun dan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.